Ini satu perkara paling kita suka. Katak politik tak akan selamat pada PRU 15, kata penganalisis. Nah, ini memang kita suka. Karena katak-katak inilah, pengkhianat-pengkhianat politik inilah yang telah mencelakakan politik dan pentadbiran Malaysia. Manakan tidak, gara-gara tindakan mereka ini, kerajaan tumbang, kerajaan jadi kotor, kerajaan tidak dipercayai, mandat rakyat dikhianati, dan secara tidak langsung telah mengikis dan membuang kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilihan melalui pengundian. Wakil rakyat yang melompat parti selepas dipilih pada PRU yang lalu, iaitu tahun 2018, dijangka berada dalam kedudukan yang tidak selamat apabila rakyat keluar mengundi bulan depan. Itu kata seorang penganalisis di Malaysia yang amat kita segani. Azmi Hassan daripada Akademik Nusantara berkata, ahli parlimen yang melompat parti kini dianggap sebagai liability. Mereka yang melompat parti ini tidak selamat. Pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor, hanya seorang sahaja dipilih semula di Johor. Selebihnya dihukum oleh pengundi. Satu-satunya wakil rakyat yang melompat parti dan dipilih semula ialah Alwiyah Talib daripada Bersatu di Endau, Johor. Beliau melompat dari UMNO pada Mei 2018. Selepas pilihan raya umum PRU 2018, 15 ahli parlimen UMNO menyertai Bersatu untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. PKR mengambil alih Parlimen Bebas Leri Sheng Julau dan juga Muyong Lubuk Anto. Seng kemudiannya meninggalkan PKR untuk menubuhkan Parti Bangsa Malaysia PBM, manakala juga menjadi wakil rakyat bebas. Pada Mac 2020, sekumpulan ahli parlimen PKR bekerjasama dengan Bersatu, Barisan Nasional BN dan PAS dalam langkah Sheraton untuk menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan PH selepas 22 bulan ia memerintah. Keadaan ini mendorong kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8. Azmi berkata, bagi mereka yang melompat parti dan kini menganggotai PBM dan Bersatu, akan menjadi sukar untuk mereka dipilih semula. Kecuali Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Mustafa Mohamed, yang telah memegang kerusi Parlimen Jeli selama 5 penggal. Mustafa, atau lebih dikenali sebagai Tokpa, mewakili Jeli sejak 1995 tetapi tewas kepada Apandi Muhammad daripada PAS pada 1999 sebelum merampasnya semula pada tahun 2004 dan PRU berikutnya. Jika beliau memutuskan untuk mempertahankan kerusi itu, beliau mempunyai peluang cerah untuk menang kerana Tokpa sinonim dengan Jeli, katanya. Seorang lagi penganalisis, Ananta Rahman Givan Sami daripada Universiti Malaysia Sabah berkata, 90% daripada mereka yang melompat parti akan ditolak oleh pengundi. Hanya 10% atau kurang yang berkemungkinan dipilih semula. Sekalipun begitu, ini bergantung kepada politik kepribadian dan gabungan yang dibentuk, katanya. Tambahnya, pengundi bandar lebih cenderung untuk menghukum pelompat parti berbanding dengan pengundi di kawasan separa bandar dan luar bandar di mana wakil rakyat disanjungi dengan komuniti atau dalam komuniti tertentu. Bagaimanapun, Ananta berkata, masih terlalu awal untuk meramalkan dengan tepat kerana terdapat banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti pakatan politik yang dibentuk, calon yang ditampilkan parti, dan pertembungan banyak penjuru yang boleh memecahkan undi. Wakil rakyat kini dilarang melompat parti oleh Undang-Undang Anti Lompat yang berkuat kuasa pada 5 Oktober yang lepas. Aku sangat gembira apabila Undang-Undang Anti Lompat Parti itu telah pun dikuat kuasa.
Dengan ini, siapa yang mau bercita-cita, berkeinginan untuk lompat parti, mengkhianati mandat rakyat, maka Anda, ahli-ahli parlimen, boleh dihukum. Dan inilah masanya rakyat menunjukkan kuasa yang sebenar. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda tentang isu katak-katak lompat parti ini. Adakah Anda menyukai mereka? Adakah Anda adalah penyokong mereka? Ataupun Anda memang menyetujui tindakan-tindakan seperti ini? Karena ada juga yang setuju. Mereka kata, bagaimana kalau ada isu ini, isu itu, isu ini, dan isu itu? Pada pendapat aku, semua itu hanya alasan semata-mata. Keinginan sebenarnya ialah untuk mengejar ketinggian jawatan mungkin, ataupun mungkin kerana keyakinan kemenangan untuk menjadi kerajaan. Dengan ini, katak politik disahkan tidak selamat pada PRU 15 dan aku setuju. Pada PRU 15 ini, rakyat akan bangkit, rakyat akan menolak, dan rakyat akan menghukum semua pelompat-pelompat katak ini. Karena untuk makluman kamu semua, antara negeri yang paling banyak katak-katak dalam rekod politik Malaysia, siapa lagi kalau bukan negeri Sabah. Negeri Sabah pada PRU yang baru-baru ini, PRN negeri baru-baru ini, kejatuhan kerajaan warisan juga berpunca daripada adanya tindakan lompat katak daripada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Mereka inilah yang menyebabkan kerajaan warisan tiba-tiba tumbang, dan kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat pula yang tiba-tiba menjadi kerajaan di negeri Sabah. Sepatutnya memang ini tidak boleh berlaku. Kerana aku fikir tindakan lompat parti itu adalah tindakan paling durjana untuk kita semua di Malaysia. Bayangkanlah, Anda memilih seseorang itu atas parti, sesuatu parti, kerana Anda mahu parti itu dan orang itu berkhidmat atas parti itu untuk kita semua. Tetapi apa yang berlaku tiba-tiba pula, yang Anda tak nak menang pula, tiba-tiba diangkat menjadi pemenang, menjadi pula kerajaan. Bagaimana perasaan Anda? Adakah Anda menyukai begitu? Pada pendapat aku tak suka langsung. Kerana yang kita pilih lain pula jadinya. Bukan sepatutnya, telah menang pun. Tapi akhirnya menjadi sang kalah pula. Bukan kerana aku tak undi, bukan kerana Anda tak undi. Bukan kerana tidak dipilih, tetapi dicantas di tengah jalan dengan cara yang paling tidak bermaruah, yaitu melalui langkah Sheraton dan juga langkah Kota Kinabalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.